Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Saudara-saudara, kita digemparkan dengan isu panas, dengan berita panas, berita luar biasa. Kononnya ada plot dan juga gerakan untuk menumbangkan, untuk menjatuhkan, menggulingkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan kerajaan. Pada akhirnya, saudara-saudara, secara pribadi, pendapat saya secara pribadi, dalam gerakan itu mengatakan 10 ahli parlimen Barisan Nasional akan meletakkan jawatan bagi memberi laluan kepada PRK supaya ada PRK, dan sekiranya mereka menang, ada lagi ahli parlimen BN dari Sabah dan Sarawak akan membantu mereka dan membantu Muhyiddin Yassin membentuk sebuah kerajaan baru menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekali lagi Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi saya ini satu perkara yang amat tidak relevan. Satu perkara yang saya tidak setuju. Takkanlah tiba-tiba nak tukar kerajaan lagi kan. Jadi saudara-saudara, akhirnya kita menantikan respon-respon daripada pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalam kerajaan. Sudah pasti rakyat Malaysia menantikan satu respon yang dinantikan, bahwa perkara ini sah atau tidak, walaupun kita tahu ini adalah benda yang tidak berasas. Sedangkan Faisal Azamu sendiri menyatakan plot ini adalah tidak berasas. Jadi saudara-saudara, Wika Siong juga membuat kenyataan bahwa benda ini mengarut. Beliau kata mengarut, tidak berasas. MCA tak terbabit komplot guling kerajaan Anwar. Nah, ada satu respon yang kita nantikan, di mana dalam kenyataan terkini Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof, mewakili GPS. Beliau membuat satu kenyataan, satu respon yang bagi saya ini pasti menutup mulut bagi pemimpin-pemimpin ataupun siapa sajalah pihak yang mengiyakan gerakan ataupun plot untuk tumbangkan, untuk gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dalam sebuah kenyataan, beliau mengulangi pendirian Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS untuk memastikan Kerajaan Persekutuan sekarang kekal stabil dan kukuh untuk meletakkan Malaysia di landasan tepat bagi memulihkan ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof sendiri telah mengumumkan perkara ini. Takkanlah tiba-tiba pula ada lagi pihak nak gulingkan kerajaan Anwar. Bagi saya, secara pribadi, mengikut penelitian saya, sudah pasti kalau ada plot ini, sudah pasti Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof sendiri tidak akan bersetuju dengan perkara ini. Dalam kenyataan Timbalan Perdana Menteri ini, melalui sebuah artikel dari BH Online, kerajaan tidak letak syarat beri peruntukan. PN kena kemuka tawaran. Nah, jadi dalam artikel ini, itulah yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, di mana beliau mengulangi pendirian Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS untuk memastikan Kerajaan Persekutuan sekarang kekal stabil dan kukuh untuk meletakkan Malaysia di landasan tepat bagi memulihkan ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini juga di dalam artikel Syahbudin.com, melalui sebuah kajian Ipsos kalau saya tak silap, 2/3 setuju Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di landasan yang tepat untuk memimpin negara pada hari ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Ini satu kenyataan yang amat mengejutkan. Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi isu yang panas. Kita digemparkan sejak beberapa hari ini, terutamanya di musim perayaan ini. Kita digemparkan dengan rumah terbuka yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan pada masa yang sama, tidak tahu kebetulan atau tidak, semua rumah terbuka ini terlibat, di mana semua tuan rumah kepada rumah terbuka ini adalah negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri pada tahun ini yang dijangkakan pada bulan Jun ataupun pada bulan Julai. Jadi sudah pasti ada pemimpin pihak yang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa rumah terbuka tersebut adalah bertujuan politik disebabkan tempat ataupun negeri tersebut adalah negeri yang akan menghadapi PRN. Akhirnya sebuah artikel dari Syahbudin.com yang bagi saya ini pasti saya boleh andaikan ini adalah nasihat untuk kerajaan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya boleh andaikan begitu saja. Ini adalah sebuah surat yang amat penting untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di dalam artikel Syahbudin.com, rumah terbuka PM tidak akan jadi pertikaian jika diadakan di semua negeri. Sehari dua ini nampaknya semakin banyak berlaku tindakan berbalas hujah antara PN di satu pihak dengan PH dan BN di satu pihak lagi berkenaan penganjuran rumah terbuka hari raya oleh Perdana Menteri di 6 negeri sebagaimana tarik-tariknya telah diumumkan. Sementara Perikatan Nasional mengatakan rumah terbuka itu lebih bersifat politik dan merupakan acara kempen menjelang pilihan raya negeri. PH dan BN sebaliknya sibuk mewajarkan bukan itu tujuannya. Ada yang mengatakan ia adalah usaha untuk Anwar Ibrahim bertemu rakyat. Dikatakan Kedah juga merupakan negeri di dalam Malaysia dan di mana saja Perdana Menteri mahu mengadakan program, ia tidak seharusnya dipertikaikan. Malah Dr. Puat Zarkashi menyatakan pemimpin pembangkang boleh turut sama hadir di semua program tersebut. Jadi saudara-saudara, kalau ini adalah berkaitan dengan politik, berkaitan dengan persediaan kerajaan menghadapi pilihan raya negeri, di mana negeri yang diadakan rumah terbuka itu adalah negeri yang akan menghadapi PRN. Kalau benar, bahkan Dr. Pak Zarkashi menyatakan pemimpin pembangkang boleh turut hadir di semua program tersebut. Jadi dalam artikel ini, saya seawal 20 April lagi telah menulis artikel berkenaan penganjuran rumah terbuka itu dengan tidak terkecuali mengaitkannya dengan unsur politik dengan tajuk rumah terbuka hari raya atau rumah terbuka pilihan raya yang boleh dibaca. Hakikatnya siapapun yang waras, matang dan agak terbuka fikiran pasti tidak dapat mengelak daripada mengaitkan program rumah terbuka itu dengan matlamat sambil menyelam sambil minum air. Ini berikutan PRN akan diadakan di 6 negeri terbabit pada Julai akan datang. Kenapa hanya di 6 negeri terbabit saja diadakan jamuan rumah terbuka yang dihadiri Anwar menurut Syahbudin? Kalau bukan kerana ada PRN, adakah rumah terbuka yang dihadiri Perdana Menteri tetap diadakan di 6 negeri itu? Kenapa tidak diadakan di semua negeri? Jadi tak usahlah berlebih-lebihan dalam mengeluarkan hujah kerana akhirnya ia akan dilihat seperti kartun saja kenampakannya. Silapnya tidak lain ialah sejak awal kabinet, pejabat Perdana Menteri dan pihak-pihak lainnya tidak cukup teliti dan berhati-hati dalam mengatur program yang mahu diadakan. Kita tidak nafikan kepentingan mempertahankan kuasa dan mengaut keuntungan politik dalam setiap program yang diatur, khususnya yang melibatkan Perdana Menteri. Semua kerja Perdana Menteri dan Menteri-Menteri adalah untuk mendapatkan sokongan rakyat atau bersifat politik kerana akhirnya setiap 5 tahun sekali mereka perlu berdepan dengan sokongan pengundi dalam bentuk undi. Jadi saudara-saudara, menurut Anda dalam kenyataan dari artikel ini, kalau PH ketika ini menjadi pembangkang dan katalah Perdana Menteri ialah Mahyadin, kiranya beliau juga mengadakan rumah terbuka hanya di 6 negeri yang kebetulan akan berlangsung PRN tidak lama lagi, berani potong jari
pasti berdentam-dentum kecaman daripada pimpinan PH mengenainya. Abang Mat Sabu mungkin sekali lagi akan membaling mikrofon kerana tidak dapat menahan marahnya. Jadi nak salahkan siapa kalau bukan diri kita sendiri, menurut Syabudin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.